Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Al-mas'alatu as-sabi'atu. Al-umumatu idza tahadda ma'naha wa intasharat fi abwabi asy-syari'ah aw taqarrarat fi mawatini bihasabil hajah min ghairi takhsis fahiya mujratun ala umumiha ala kulli halin wa in kulna bi jawazi takhsisin bil munfasil. Fadalil ala dhalika istiqra fa inna syari'ata qarrarat alla haraja alaina fid din fi mawadi'i katsiratin walam wala tusni minhu mawdi'an wala halan fa'addatun ulama millati al aslan mutarridan wa umuman marju'an ilaihi min ghairi istisna wala talaba mukhassis wala ihtishamin min ilzamil hukmi bihi wala tawaqqufan fi muqtadih walaysa dhalika illa lima fahimu bitakrari wa ta'kidi minal qasdi ila ta'mimit tam wa aidan qararat alla taziratu wa ziratun wizra ukhra fa'amalati ulama al-ma'na fi majaril umumihi wa raddu ma khalafuhu min afradil adillati bita'wili wa ghairi wa bayyanat bitakrari alla la darar wa la dirar fa aba ahlul ilmi min takhsisihi wa hamaluhu ala umumihi wa anna man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan kana lahu mimman iqtada bihi hazzun in hasanan wa inna sayyi'at. Wa anna man mata musliman dakhalal jannah wa man mata kafiran dakhalal nar. Wa ala jumlati fa kullu aslin taqarrarat taqriruhu wa ta'akkadu amruhu wa fuhima dhalika min majaril kalam fa huwa ma'khudun ala hasabil umumihi wa aktsarul usul takraran usulu al-makkiyah kal amril bil adli wal ihsan wa ita idil qurba wan nahyi anil fahsya wal munkar wal bagh wa asbaha dzalik. Wa amma illam yakun umumu mukarraran wala muakkadan wala muntashiran fi abwabil fiqhi faltamassuku bil mujarradihi fihi an-nazar wala budda minal bahthil amman yu'ariduhu aw yukhassisuhu wa innama hasalatil tafraqatu bainal sinfain lianna ma hasala fihi at-taqrar wa at-ta'kid wal intishar sara zahiruhu bil ihtifafil aqra'in bihi ila manzilatin nasil qati' alladhi la ihtimala fihi bikhilafi ma lam yakun kadhalik fa innahu mu'arradun li ihtimalatin wa yajibu tawaqquf fi qat'i bimuqtada hatta yu'rada ala ghairi wa yabhatha an wujudihi mu'aradan fi faslun wa ala hadha yambani qawlu fil amali bil umum wa hal yasih min ghairi yabhathu an mukhassis am la.
فإنه إذا عرض على هذا التقسيم أفاد أن القسم أول غير محتاج فيه إلى البحث إذ لا يصح تخصيصه إلى حيث تخصيص القواعد بعضها بعض. فإن قيل قد حكي الإجماع بأنه يمتنع العمل بالعموم حتى يبحث هل له مخصص أم لا، وكذلك كل دليل مع معارض، فكيف يصح قول بالتفصيل؟ فالجواب أن الإجماع إن صح فمحمول على غير القسم المتقدم جمعا بين أدلة. وأيضا فالبحث يبرز أن ما كان من الأمومة على تلك الصفة صفة فغير المخصص بل هو على أمومه، فيحصل من ذلك بعد بحث المتقدم ما يحصل للمتأخر دون بحث بناء على ما ثبت من الاستقراء، والله أعلم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا وزادك الله علما وفهما وحرصا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Muwafaqat karangan Abu Ishaq, Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Dan Alhamdulillah kita pada malam ini kita sampai ke perbahasan yang terakhir dalam perbincangan mengenai umum dan khusus, iaitu masalah as-sabi'ah, di mana dalam perbahasan yang ketujuh ini adalah merupakan kesimpulan yang terakhir ataupun kaedah yang terakhir yang dibawa oleh Imam Syatibi untuk menutup bab ini, yang mana telah dia tegaskan, dia telah cuba untuk tafsirkan pada awalnya sehinggalah ke akhirnya. Dan juga ia merupakan satu kaedah yang penting dalam kaedah umum yang dibawa oleh Imam Syatibi secara khusus, iaitu umum al-istiqra'i ataupun juga dinamakan isti'mali ataupun umum yang telah sabit secara qat'i. Jadi di sini Imam Syatibi bermula dengan mengatakan bahawa al-umumat tidak ittahad, umumat apabila telah ittahada maknaha. Maknanya kalau kita cari satu dalil, dua dalil, tiga dalil mempunyai makna yang sama, makna umum yang sama. Yang ni umum, yang ni umum, yang ni umum. Kita kompos semua tu umum, tapi satu makna. Maka umum tersebut intasharat fi abwab syariah, berada dalam banyak bab syariah, bukan satu bab saja, bukan untuk bab ibadat saja, bukan bab jenayah saja, tapi dalam semua bab intasharat. Maknanya ada mata-mata. Semua mempunyai maksud yang sama, makna yang sama. Ataupun takarrarat, berulang kali fi mawatina, berulang banyak tempat. Mana ayat ini, bab ini, kali kedua, kali ketiga, begitulah berulang min ghairi takhsisin, tanpa ada pengkhususan. Makna ayat itu umum atau hadis itu umum. Maka di sini kata Imam Syatibi, fahiya mujratun ala umumiha, maka dia akan kekal dengan keadaan umum dia tersebut. Maknanya lafaz itu umum,
dan umumnya kekal terus dan kita tak perlu takhsis. Ala kulli hal, dalam semua keadaan. Ini sekiranya in qulna bijawaz takhsis bil munfasil. Ini pun kalau kita kata boleh takhsis dengan dalil-dalil yang munfasil, dalil yang lain. Tapi bila umum itu berulang dan punya satu makna dan berintasyarat ada dalam banyak tempat, maka dia satu maksud, satu makna yang boleh kita ambil dalam semua keadaan tanpa perlu takhsis. Apakah dalilnya? Dia kata dalil dia istiqra' itu sendiri. Contohnya syariah telah qarrarat, telah membuat pengesahan, memperakukan alla haraja alaina bid-din, bahawa dalam agama ini tidak ada haraj, tidak ada kesulitan yang tidak boleh dipikul oleh manusia, tetapi semuanya adalah ma yutar, yang mampu dilakukan oleh manusia. Dan perkara ini fi mawadhi'a kathira, bukan satu tempat, bukan dua tempat. Sebelum ni dah beritahu dah, mana berulang-ulang. Dan tidak ada istisna, tidak ada pengecualian dalam mana-mana tempat. Wala mawdi'an, wala halan, tak ada dalam keadaan tertentu dia tak guna kaedah. Tak, semua keadaan. Maka di sini para ulama agama Islam, ulama al-millah telah menjadikan ia, kaedah ini, kaedah haraj ini sebagai aslan muttaridan, satu usul yang muttarid, maknanya yang dilakukan, dilaksanakan, yang di-apply dalam semua keadaan dan umum yang dirujuk kepadanya tanpa ada sebarang istisna, tidak ada pengecualian dan tidak perlu kepada mukhassis dan juga tidak perlu segan untuk kita menggunakan hukum dengan perkara tersebut. Ihtisyam ni asalnya dia malu ataupun segan. Maknanya nak kata tak payah segan silu guna hukum ini. Maknanya gunalah hukum tersebut. Dan tidak perlu berhenti dalam menggunakan maksud maknanya. Boleh guna terus. Dan semua itu dilakukan oleh para ulama menunjukkan mereka lima fahimu, mereka memahami bahawa kaedah ini dengan tikrar, dengan berulang-ulang, dengan takkid, ia menunjukkan minal qasdi ila ta'min tam, menunjukkan bahawa kaedah ini adalah kaedah yang umum secara sempurnanya. Maknanya memang betul-betul umum. Maknanya dia kata la haraja fid din, dalam semua keadaan tanpa ada pengecualian. Dan juga kaedah yang lain selain pada haraj, aidan qarrarat bahawa alla taziru waziratun wizra ukhra, mana orang lain tidak menanggung dosa orang lain. Setiap nyawa, setiap diri itu tidak menanggung dosa diri orang lain. Apa yang dia buat, dia tanggung sendiri. Dan kaedah ini para ulama telah menggunakan amalat, telah digunakan awamilat, telah digunakan oleh ulama. Makna ni dalam secara umumnya, fi majari umumi, tidak ada siapa pun menanggung dosa. Maka sebab itu mereka telah melakukan raddu ma khalafahu, telah menolak dan memberikan penjelasan kepada ataupun takwilan, tafsiran sekiranya ada mana yang bercanggah dengan kaedah alla tazru wazratun wizra ukhra min afradi al-adillah. Walau ada kat mana dalil nampak macam tak kena, dia akan takwil, takwil wa ghairi. Para ulama telah menjawab perkara tersebut. Sehingga menjadikan kaedah tersebut alla tazru wazratun wizra ukhra secara umum. Dan begitu juga mereka menjelaskan wa bayyanat bitikrar dalam kaedah yang lain pula, iaitu kaedah la darara wa la dirar. Dengan kita melihat kepada masail dalam syariat, kita dah berarti bahawa syariah la darar wa la dirar. Maka di sini juga para ulama, fa'aba ahlul ilmi min takhsisi, para ulama tidak mentakhsiskan. Maksudnya ada saja darar, maka kita tolak. Maksudnya kita tidak biarkan darar tersebut. Dan mereka menjadikannya hamaluhu ala umumihi, maksud secara umum dalam semua keadaan. Dan sama juga dengan kaedah man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila akhirih. Sama juga man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha.
Yani kana lahu mimman iqtada bihi. Maka begitulah kaedah ni digunakan masana sunnatan, satu kaedah, dan masana sunnatan sayyi'atan dalam hadis tersebut juga kaedah yang lain. Kaedah ni digunakan secara umum. Mana bagi siapa yang mengikut kebaikan maka dia dapat pahala. Dan orang yang melakukan pertama tersebut mendapat pahala. Ini secara umum. Dan sekiranya baik, maka dapatlah pahala dengan cara yang baik. Kalau sekiranya buruk, perbuatan yang dia buat tersebut, maka buruklah dan dosanya buruk dan dia menanggung segala apa yang berlaku selepas dia telah memulakan sunnah yang sayyi'ah tersebut. Kalau sunnah hasanah, alhamdulillah. Tapi kalau sunnah sayyi'ah, dia akan tanggung seperti mana yang Imam Syatibi juga telah nyatakan sebelum ini, seperti anak Nabi Adam AS yang pertama yang telah pertama mansannal qatl, yang pertama sekali membunuh, maka dosa orang yang membunuh selepasnya semuanya ditanggung oleh anak Nabi Adam yang pertama yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Jadi kaedah itu secara wa 'alal jumlati, maka dengan itu secara umumnya kita boleh mengatakan fa kullu aslin takarrara taqriruh, semua usul, semua nas yang berulang-ulang takrirnya, mana itu disebutkan dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain. Wa ta'akkada amruh, dan menjadi satu perkara yang muakkad, maka fuhima dhalika fi min majaril kalam, dan difahami dengan kalam tersebut berdasarkan khitabnya, dalalahnya, maka difahami bahawa ma'khudun ala hasabi umumih. Maka kaedah itu, makna itu, asal itu digunakan secara umum seluruhnya. Dan begitulah juga wa akthara al-usul. Wa aktharu al-usul tikraran al-usulul makkiyah. Bila kita lihat dalam syariah ini, kita dapati usul makkiyah, mana usul yang telah taqarrarat, yang telah ditetapkan pada zaman Mekah lagi. Contohnya bab akidah, bab keimanan, mana perkara yang asas dalam Islam ini diulang-ulangkan banyak kali dalam Al-Quran, juga dalam hadis, dan juga dalam marhalah madaniyah pun di situ lagi. Contohnya dia kata al-amru bil adli, al-amru bil ihsani, wa ita'i dzil qurba. Semua ini keadilan, ihsan, memberi qurba, yakni saudara. An-nahyu 'anil al-fahsya wal nahyi 'anil fahsya, melarang daripada perkara yang keji, dan juga perkara yang mungkar, perkara yang melampau, wa asbah dzalik, dan yang lain. Semua ini kita dapati banyak kali berulang dalam usul makkiyah. Maka ia menunjukkan secara umum tidak ada fahsya, tidak ada mungkar, tidak ada baghi. Yang Allah Ta'ala kata al-adlu banyak kali diulang. Maka al-adlu satu kaedah, mesti kita pegang al-ihsan, begitu juga. Fa amma illam yakun al-umumu mukarraran, namun sekiranya umum itu tidak berulang, sekali saja jumpa atau dua kali saja, wala muakkadan, tidak ada takkid, wala muntashiran fi abwab al-fiqh, tak banyak, bukan satu atau dua, jarang-jarang ada, maka di sini fatamassuku bi mujarradi fihi, maka di sini umum yang jenis tak berulang, ni Imam Syatibi kata tak boleh kita nak pegang. Sebab apa? Sebab dia tidak berulang, tidak banyak kali disebut. Maka kalau kita berpegang yang umum tersebut, tak kuat hujah kita. Fihi nazar. Maka yang perlu adalah fala budda minal bahthi amma yu'aridu atau ma yukhassisu. Maka kita perlu cari apakah dalil lain yang bertentangan dengannya ataupun apa yang mengkhususkannya. Mana kita perlu cari dalil yang lain. Tak cukup dengan umum yang tidak banyak kali diulangkan tersebut. Maka khulasahnya, perbezaan wa innama hasalat at-tafriqatu, maka telah menjadi perbezaan di antara dua jenis umum. Umum yang selalu berulang, umum yang tidak berulang. Kerana apa perbezaan dua ini? Li'annama hasala fihi at-tikrar wa at-ta'kid wal intishar. Kerana apa yang berulang
apa yang selalu ditakkidkan, yang dikuatkan, disokongkan, yang diberikan pengesahan, yang tersebar dalam banyak bab, maka sara zahiruhu, maka dia menjadi secara zahirnya lafaz tersebut, makna tersebut dengan qara'in, dengan qarinah yang ada, menjadi ila manzilatin nassil qati'. Dia seolah-olah ni seperti nas yang qati', yang telah terputus. Maknanya itulah, macam kita nas ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Bila kita mengatakan nas tu apa? Nas ni adalah satu nas, satu lafaz yang tidak mempunyai makna yang lain. Itu satu saja makna. Maka begitulah umum yang berulang-ulang ini seolah-olah seperti nas al-qati' alladhi la ihtimala fi, yang tidak ada kemungkinan yang lain. Bahkan kita kena menggunakan umum tersebut. Dan berbeza berkhilaf ma lam yakun kadzalik. Berbeza dengan umum yang tidak berulang, kita tak dapat nak berpegang dengannya. Fa'innahu mu'arradun ihtimalat. Kerana yang tidak berulang ini, umum tersebut dia tidak kuat. Bila tak kuat, dia ada makna yang lain. Mungkin kemungkinan ihtimal yang lain. Maka kita tidak boleh berpegang dengannya. Maka yang perlu adalah tawakuf. Tak boleh kita nak qata', nak putuskan hukum dengan umum tersebut di muqtadah, sehingga ia dibentang, dilihat dengan dalil-dalil yang lain, ala ghairihi, dalil yang lain. Dan juga mencari apakah di sana ada dalil yang mentakhsiskan, yang bercanggah dengannya dan sebagainya, supaya kita dapat dalil yang betul-betul boleh digunakan. Jadi itu satu juga kaedah yang terakhir yang Imam Syatibi berikan di sini. Kemudian seterusnya fasal ini juga ringkasan daripada apa yang telah dibincangkan. Dengan itu yang bani hadzal qaul atau ala hadza yang bani al-qaul qaula fil amal bil umum. Maka dengan sini kita mengatakan kita boleh beramal dengan umum. Cuma persoalannya dia kata hal yasihhu min ghairi bahthin ani al-mukhassis. Adakah boleh kita guna umum tanpa kita mencari mukhassis? Anda ataupun tak boleh. Sedangkan sebelum ni ada ulama kata semua umum tu mesti ada yang mukhassis, maka perlu ditakhsiskan. Maka apabila fa'innahu idza 'urida 'ala hadha taqsim, apabila kita bentangkan mengikut pembahagian yang telah dijelaskan oleh Imam Syatibi ni, ada umum yang takarrar, yang tasyir, maka yang ini kita boleh gunakan. Adapun umum yang tidak muntasyir, yang tidak mukarrar ini kita tak gunakan. Maka kita letak pada ikut taksim ini. Afada anna al-qism al-awwala ghairu muhtajin fihi ila bahthi. Maka yang pertama ni tadi, umum yang mukarrar ini, yang berulang ini, tak perlu kita kepada pembahasan. Bahas tak payah dah. Iz la yasihhu takhsisu, tak perlu ditakhsiskan. Illa haitsu tukhassis al-qawaid ba'daha ba'dan. Melainkan hanya kaedah yang dikhususkan dengan kaedah yang lain. Kaedah sama kaedah. Adapun dia itu sendiri tidak perlu lagi ditakhsiskan. Itu juga hasil daripada pembincangan Imam Asy-Syatibi kepada kaedah ini. Dan akhir sekali Imam Syatibi membawa kepada kita satu lagi persoalan yang terakhir sebelum dia menutup tirai bab ini. Fa'in qila, sekiranya dikatakan telah berlakunya, telah dihikayatkan hukiyat ijma', telah ada ijma' bahawa tidak boleh beramal dengan umum, sehingga dicari padanya adakah ia mempunyai mukhassis ataupun tidak. Dan begitulah juga semua dalil dengan apa yang bercanggah dengannya. Bagaimana dengan itu? Fakaifa yasihhul qawlu bitafsil, bagaimana boleh kita nak bezakan antara yang ini dengan yang ini? Maka jawabnya kata Imam Syatibi, al-ijma' in sahha. Ijma' ini sekiranya sahih, kiranya betul, memang ada begitu, maka kita maksudkan dengan ijma' itu ala ghairi qismil al-mutaqaddim, bukan isim yang kita cerita tersebut. Sebab kita dah bagi dua tadi. Mana umum yang mukarrar, yang ini tak ada takhsis. Umum yang tidak mukarrar, yang itu boleh ditakhsiskan. Maka kalau ijma' kata ada takhsis, maksudnya bahagian yang kedua.
Isim yang kedua, bukan isim yang pertama, jam'an bainal adillah, supaya kita dapat gabungkan di antara dalil-dalil yang telah dibawakan tadi. Dan begitu juga, wa aidan al-bahthu yubrizu anna ma kana min al-umumat, berdasarkan bahasan telah menunjukkan bahawa apa sahaja umumat yang berada dengan sifat yang telah nyatakan tadi, maka ia adalah ghairu mukhassis atau ghairu mukhassas, ia tidak lagi ditakhsiskan. Mana kita dah jelas, kita dah bincang bahawa umum tersebut tidak ditakhsiskan, maka ia akan kekal, bal huwa ala umumi, dia akan kekal dengan lafaznya umum, maknanya yang diterima, tidak ada siapa yang dapat mentakhsiskan. Contoh yang tadi kita sebut, al-amru bil ma'ruf, an-nahy 'anil munkar, itu telah kekal secara umumnya. Maka setelah itu berlakulah, selepas adanya pembahasan yang telah dibahaskan sebelum ini, telah dibahaskan oleh ulama sebelum ini, maka ma yahsulu lil mutaakhiri duna bahtin, kalaulah ada orang datang selepas itu tanpa dia membuat pembahasan, dia nak ambil kaedah tersebut, maka ia adalah berdasarkan bina'an ala ma thabata min al-istiqra', maka ia adalah berdasarkan istiqra' yang telah dilakukan, berdasarkan dalil yang kuat, maka kita terima dalil yang kuat tersebut dan kita beramal dengannya, dan ia tidak menjadi satu kesalahan untuk kita beramal dengan umum tersebut. Maka khulasahnya Imam Syatibi nak kata, apabila berlaku satu lafaz, satu ayat contohnya, ataupun satu hadis, macam dia dah bawa dari la darara wa la dirar, kalau ayat Quran Allah ya'muru bil adli wal ihsan, kalau kita tengoklah lafaz ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Allah Ta'ala merintahkan kamu supaya berlaku adil. Adil macam mana? Adakah fi takhsis? Ada takhsis? Tidak ada takhsis. Berlakulah adil segala-galanya bila mana keadaan sekalipun, tanpa perlu ada ditakhsiskan. Kerana keadilan di situ umum. Al-adlu, segala jenis keadilan kamu boleh buat, kamu buat. Begitu juga dengan al-ihsan, segala jenis kebaikan kamu nak buat, kamu buat. Tidak ada takhsis, tak perlu ditakhsiskan. Dan tak ada dalil yang dia kata pada waktu ini tak perlu ihsan, ada pada waktu ini tak perlu berlaku adil. Tidak ada, mana dia berlangsung, berterusan. Kenapa? Kerana ia diulangkan dalam Al-Quran mengenai perlunya seorang itu berlaku adil, perlunya seorang itu berlaku ihsan. Dan ia intasyarat, bertebaran. Maknanya dalam banyak bab, kalau kita baca bab syariah ini, bab fiqh, berulang supaya kita berlaku adil. Maknanya kalau kita baca Quran pada mulanya sampai habis, semua cerita, bukan semualah, maksudnya banyak ayat cerita pasal keadilan. Jadi menunjukkan bahawa keadilan itu adalah secara umumnya. Dan begitu juga dengan ihsan secara umumnya. Sama juga dengan hadis, bila kita baca la darara wa la dirar, maka ia juga secara umum. Maknanya tidak ada kemudaratan. Tak boleh kita melakukan kemudaratan. Maknanya dalam apa juga keadaan sekalipun. Kecuali tadi dikata kalau ada kaedah yang mentakhsiskan kaedah. Contohnya, la darara wa la dirar, kalau berlaku ada dua darar, nak buat mana satu? Yurtakabu akhafud dararain. Kalau ada dua darar, tak boleh kita nak lari. Ini darar, ini darar. Nak buat macam mana? Kita pilih yang kurang. Itu takhsis kaedah dengan kaedah. Muqayyad ataupun hubungan atau wabit antara kaedah dengan kaedah yang lain. Yang itu tak ada masalah. Tetapi nak cerita ni kaedah asal itu dia berterusan, bertarif. Maksudnya dia boleh di-apply dalam semua keadaan tanpa perlu ditakhsiskan. Jadi itulah kisah umum dengan Imam Syatibi, yang mana walaupun ada juga ulama yang macam tak setuju dengan Imam Syatibi kenapa dia kata umum tak ada takhsis, maka inilah jawapan dia, iaitu yang dimaksudkan oleh Imam Syatibi. Umum yang tidak ada takhsis adalah umum yang istiqra'i, umum yang thabit secara qat'i, umum yang telah dilakukan dengannya, yang telah berulang-ulang, mukarrar, muakkad, yang muntasyir, maka yang ini tidak ada takhsis. Ada pun jenis yang kedua, jenis ni macam tu dia tak cerita pun. Kat mukadimah bab umum dia beritahu dah awal-awal, dia kata yang aku maksudkan umum di sini lah umum isti'mali, istiqra'i.
Dia tak nak cerita perempuan umur satu lagi. Dia cerita macam isyarat begitu saja. Mana dia kata ini kesim yang kedua ni. Yang ni tak dibincangkan. Kerana apa yang itu telah dibincangkan oleh para ulama usul. Apakah sirahnya, bagaimana berlakunya umum tersebut. Yang Imam Syatibi nak tambah. Yang perlu diberikan perhatian dalam ilmu usul fiqh adalah umum yang pertama ini, iaitu yang sabit secara istiqra'i. Wallahu a'lam. Jadi kita mungkin setakat ini dulu, insyaAllah pada kuliah akan datang kita sambung bab yang seterusnya, fasal yang kelima insyaAllah fil bayan wal ijma. Jadi kita bukalah kalau ada persoalan ataupun nak tambahkan sebagainya, silakan. Boleh faham apa tak ada soalan tu, dia faham lah kan. Okey, kalau tak ada soalan, alhamdulillah kita selesai perbincangan mengenai umum dan khusus. Jadi itulah mana berikan perhatian dengan apa yang telah dinyatakan oleh Imam Syatibi, kerana dia berbeza sedikit dengan apa yang dibincangkan oleh para ulama usul. Jangan kita tersalah bincang sehingga ada kata Imam Syatibi salah dan sebagainya, kerana dia tidak mengamati betul apa yang dimaksudkan oleh Imam Syatibi tersebut. Ada ramai yang tersalah. Memang dia kata Imam Syatibi tak tepat, tak betul dan sebagainya, tapi dia hanya salah dari segi memahami kaedah apa yang dimaksudkan oleh Imam Syatibi dengan al-umum yang dibahaskan dalam fasal yang keempat sebelum ini. Jadi kalau tak ada soalan, kita boleh tangguh dulu majlis kita dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. InsyaAllah bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.